spesifik kepada fungsi kuadratik saja. Lama ya, tengok sudah lama baru dia record. Okey. Jadi bila katakan kuadratik, fungsi kuadratik, fungsi yang mempunyai kuasa tertinggi sama dengan 2. Jadi benda ini saya rasa kamu sudah belajar dekat tingkatan 2. Jika tadi tengok buku teks kamu, tengok buku teks zaman dulu yang kamu belajar, jika tengok dah kamu sudah belajar kuadratik. Ini adalah bab 2 kalau cikgu tengok merujuk kepada buku teks kamu tingkatan 2 dulu. Tingkatan 2 kamu sudah belajar pemfaktoran dan pecahan algebra. Yang ini kalau kita tengok, inilah yang dinamakan kuadratik. Kuasa tertingginya sama 2, jadi namanya ungkapan kuadratik. Apa yang cikgu ambil ni, cikgu ambil dari buku teks kamu, buku teks zaman dulu kamu belajar tu. Okey, kita balik ke sini lagi. Jadi dalam topik ini, fungsi kuadratik ini, dia ada beberapa kata kunci, the keyword. The keyword that you will use to see in this topic. Dalam topik ini banyak yang akan, beberapa keyword ini kata kunci yang kamu akan nampak. So, ingatlah setiap keyword itu dia ada maksudnya yang tersendiri, ada arahannya yang tersendiri. So bila tak faham, kalau kita fahamkan kata kunci, maksudnya kita akan faham arahan. You will able to understand the instruction, then you know what to do. Bila kamu nampak arahan-arahan kata kunci ini wujud dalam soalan. Okay. Jadi yang pertama ni penyempurnaan kuasa 2. This is something new for you. Completing the square, this is something new. Okay. Punca dengan root, ini benda lama sudah. Sudah lama kamu belajar, cari punca. The only thing is whether you understand what is mean by punca or not. Dalam konteks matematik, apa maksud punca. Lepas tu bentuk am, general form. Bentuk am, general form. Ini pun biasa kita akan tengok, dan saya rasa percaya dulu pun kamu sudah benar tengok bentuk am ini. Lepas tu ketaksamaan. Kuadratik juga, is talking about kuadratik, tapi dia gunakan inequality, ketaksamaan kuadratik yang tak sama. Bukan persamaan kuadratik, tapi ketaksamaan. Apa maksud ketaksamaan? Ketaksamaan di sini biasanya rujuk kepada tanda besar, kecil, tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun kurang atau sama dengan. 4 tanda ini merujuk kepada ketaksamaan. Lepas itu garis nombor. Kita akan gunakan garis nombor, kita akan libatkan garis nombor, number line in this topic. Kalau kamu masih ingat apa tu number line. Number line maksudnya, contohnya ini adalah nilai 1. Lepas di atas dia lukiskan macam ni. Ke arah kanan. Ke arah kanan maksudnya ini adalah number line, mewakili ketaksamaan X besar dari 1. This is the number line, maksudnya number line. Lepas tu pembeza layang. Pembeza layang ini apa benda? Discriminant. This is something new for you. Punca nyata dengan punca khayalan. Ini also something new for you. Maybe lah, saya tak tengok apa yang sudah kamu belajar dulu, barangkali sudah belajar hanya kamu tak sedar. And then dia ada lagi satu bentuk namanya bentuk vertex. Vertex form. Apa maksud vertex form? And then paksi simetri, paksi simetri, nothing new for you. Dalam geometri kamu sudah belajar paksi simetri, symmetry exact, axial symmetry. Jadi dia tak adalah benda yang baru. Hanya di sini dia gunakan paksi simetri ini dalam topik ini kenapa. Itu you kena tahu, kenapa. Lepas tu dia ada nilai maksimum, nilai minimum. Yes, dalam kuadratik dia ada maksimum minimum. Nilai maksimum minimum macam mana so these are all the keyword all the keyword that you are going to use, you are going to see in this topic. So jadi kita akan tengok apa yang dikatakan persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik. Pada tahun-tahun sebelum ini, because anda adalah KSSM tahun kedua, di bawah KSSM dia gabungkan 2 topik. Kalau dulu KBSM, sebelum ini dia ada bab 2 dengan bab 3. Bab 2 namanya persamaan,
kuadratik. Okay. Bab 3 dalam zaman dulu namanya fungsi kuadratik. Okay. Jadi abang kakak kamu yang dulu belajar, mereka belajar 2 topik secara berasingan. Tapi bila sampai di bawah KSSM, 2 topik ini digabungkan. 2 ini digabungkan di bawah satu topik. Jadi maksudnya dalam satu topik ini dia merangkumi 2 topik. Merangkumi kemahiran 2 topik. Okay, so kita nak mula belajar topik ini. Jadi cikgu ambil ini semua yang datang dari buku teks. Cikgu ambil dari buku teks. Kalau kamu tengok buku teks, dia dekat bab ini. Okay, dekat bab muka surat seterusnya, dia menerangkanlah apa tujuan kita belajar kuadratik. Apa kaitan kuadratik ini dalam kehidupan harian kita. Piring satelit. Apa tu piring satelit? Kalau kamu ada pasang astro dekat rumah, okey, kamu keluar tengok piring astro. Dia ada satu receiver di depan tu. Okey, belakang itu kakinya saja kan. Yang ini piring ini. Kenapa piring ini special sangat? Kalau kamu tengok piring itu, dia berbentuk parabola. Dia berbentuk parabola. Kenapa dia berbentuk parabola? Piring satelit mempunyai keupayaan untuk menumpukan tenaga, menumpukan tenaga kepada satu titik. Okey, satelit TV, radar dan menara telekomunikasi. Kalau kamu tengok semua yang antena dekat tinggi tu, dekat tower message, tower Celcom, you will see dia semua banyak gunakan antena tu. Dia gunakan piring tu. Piringnya semua berbentuk bulat, lepas tu belakang tu lengkung macam tu. Dia berbentuk piring. Kenapa? Sebab dia nak menumpukan, dia nak tumpukan tenaga kepada satu titik fokus. Titik fokusnya di mana? Titik fokusnya adalah di depannya, iaitu di mana receiver itu diletak. Everything focus to that side. Jadi ini berkait dengan fizik. Is related to fizik. Bila kamu belajar gelombang nanti dalam fizik, then you will see apa yang dikatakan fizik dalam gelombang menumbuhkan tenaga fokus, titik pantulan tu. Dia berkaitan dengan pantulan gelombang. Okay. Tujuannya bila dia pergi, dia akan pantulkan semua ke arah satu titik. Bila dia masuk dalam piring, bila suatu gelombang datang ke piring. Okay. Berdasarkan sejarah zaman dahulu, Archimedes telah membantu tentera Greece untuk menggunakan cermin parabola untuk membakar kapal tentera Rom yang ingin menewaskan bandar Greek. You can see that itu sebelum Masehi itu sudah diwujudkan konsep kuadratik ini, iaitu dia gunakan bentuk cermin. Cermin, semua cermin yang cembung yang parabola, cermin parabola macam ni. Cermin. Kenapa cermin parabola ini boleh menumbuhkan tenaga cahaya? Zaman dulu mana ada laser kan? Jadi tak ada laser, mereka macam mana nak tumpukan tenaga cahaya matahari? Matahari itu cahaya matahari lah yang sumber tenaga yang panas yang paling utama. Kalau kamu tengok Egypt juga, banyaklah konsep orang katakan Egypt zaman dulu dia gunakan kanda cembung itu untuk mengumpulkan tenaga cahaya untuk melebur, mencairkan batu-batu pada zaman itu. Okay, untuk dia jadikan satu cecair, lepas tu cecair itu boleh digunakan untuk bentukkan apa, bongkar ke whatever yang dia nak. Okay, itu teori-teori orang sejarawan tu. Jadi semuanya berkaitan dengan cembung. Okay. Lepas itu kalau kita tengok, bab ini ada kaitan dengan apa lagi? Bab ini dia ada kaitan dengan ahli astronomi. Tadi itu zaman lama, tadi itu ada kaitan dengan telekomunikasi, ada kaitan dengan astronomi. Bukan astronomi, berkaitan dengan satelit, satelit untuk gelombang, hantaran gelombang. Okay. Dan yang ini pula ada kaitan dengan apa pula? Ini berkaitan dengan astronomi. Astronomi, konsep fungsi kuadratik ini untuk apa? Dalam rekaan apa? Dalam rekaan teleskop. Teleskop punya
kanda dia, kanda teleskop. Itu juga digunakan untuk apa? Memantulkan cahaya pada suatu titik. Tengok cahaya dari jauh, lepas tu pantulan. Dalam fizik juga kamu ada belajar titik fokus. Titik fokus. All are related to the cembung. Bila sesuatu yang cembung, yang kuadratik, yang parabola, dia ada persamaannya, ya. Dia ada equationnya, namanya persamaan kuadratik. Okey. Dalam bidang kejuruteraan, jurutera menggunakan aplikasi ini untuk apa? Untuk jambatan. Menentukan jenis beban, jenis beban yang dapat ditambung oleh sesuatu jambatan, terutamanya jambatan kantung. Apa maksud jambatan kantung? Jambatan kantung yang terkenal di dunia ini ada beberapa jambatan kantung, kan? Dia buat jambatan kantung, lepas tu atas tu tali, tali besi tu. Lepas tu kantung macam tu. Jadi jambatan ini dia punya sokongan utama adalah berdasarkan tali di atas, di mana tali atas tu dia berbentuk parabola juga. Jadi parabola ini dia banyak digunakan dalam bidang seni bina kita, ya, dalam bina kejuruteraan pembinaan. Okey, jadi itulah tujuan kita kena belajar kuadratik. Okey. Jadi kalau kamu nak tengok, kalau kamu nak tengok di sini kata imbas QR code ni, benarkah kamu orang imbaskan semua QR code dekat buku teks ini? Benarkah? Tidak. Jarang. Okey. Tahu macam mana nak imbas dia? Katakanlah kamu sekarang buka guna iPhone. Kamu buka guna iPhone. Cikgu tunjuk sikit. Sebab kamu dah buka guna iPhone kan, kamu tak ada buku teks. Buku teks belum terima. Jadi sekarang digitalnya dia ada dekat sini. Apa yang kamu buat, contohnya cikgu akan screenshotkannya. Okey, cikgu screenshot. Lepas tu cikgu savekannya dalam foto, album foto cikgu. Lepas tu bagi download satu QRefill. Okey, ini QRefill untuk iPhone, iPad pun boleh pakai lah. Download QRefill, lepas tu kamu scan from the photo album. Okey, ini yang baru cikgu scan tadi. Okey, sebab dia free jadi dia akan ada banyak gangguan sikit. Ini apa ni, advertisement, buang saja. Lepas tu ini yang QR code inilah yang muncul ni. Bila cikgu select tadi, select picture ini, dia tidak akan keluar picture tu, dia akan keluar QR code yang ada dalam picture tu. Okay, lepas tu di sebelah kiri ini, dia terus tunjukkan apakah masuk QR code tu. Ini merupakan satu YouTube kah, ini merupakan satu apa ni? Satu perkara yang nak ditunjukkan. Betul kan ni? Ini QR code. Okay, then you boleh klik terus. Okay, klik terus, open watch the TV pun. Kalau dia adalah YouTube, dia akan terus bawa kamu pergi YouTube lah. Okey, ini macam lain macam. Ini berkaitan dengan YouTube yang berkaitan dengan orang main skateboard, betul. QR code tu berkaitan dengan main skateboard tu. Okey. Jadi kenapa dia kaitkan dengan main skateboard? Skateboard ni dia kalau main dekat tanah rata saja tak seronok kan? Dia tak seronok dekat tonton TV kan orang main skateboard. Kenapa? Sebab skateboard ini yang penting yang kamu tengok ni, tempat orang main skateboard, saya rasa dekat Taman Milenium pun ada ni mereka buat ni. Mereka buat tempat untuk skateboard tu bergerak. Berbentuk apa? Kuadratik. Okay, barulah dia lancar untuk bergerak dan lebih selamat. Tapi ada kelajuan dan dia lebih selamat. Itu semua ada kaitan dengan kuadratik. Okay, jadi itulah cara kamu boleh scan buku. Android pun ada, bagi YouTube carikan how to scan barcode on screen, ada on screen. Juga in learning. Cikgu pun tadi pergi tengok sekali, belajar dekat sana, terus cikgu dapat ni. Okay. So,
Yang ini juga datang dari buku teks ni. Cikgu ambil dari buku teks. Okay. Melalui QR code yang telah ditunjukkan kepada dalam buku teks tu juga. So, you go and read. Ini tentang Archimedes. Seorang ahli matematik zaman Greek dulu. Apa yang telah dia sumbangkan. Okay. Salah satunya adalah tentang kuadratik ini. Dia adalah ahli matematik yang mengeluarkan idea kuadratik ini. Okay. So, apa itu kuadratik? Sekarang ni. So general form apa-apa nak topik ini nak mula belajar, you kena tahu macam mana nak susunkan kuadratik dalam bentuk arm dulu. Bentuk arm ini sangat penting ni, jangan kamu tengok oh macam senang je A B C saja kan. Just A and B and C, so easy like that. Bentuk arm ini dia ada syarat. Dia ada syarat. Bila susun dalam bentuk arm, okey. Kuadratik mestilah kita nampak apa? Kita mesti ada nampak ada X kuasa 2. Kalau X kuasa 2 hilang, then itu bukan kuadratik sudah. Kalau X kuasa 2 hilang, maksudnya the whole thing at the front here hilang, dia tinggal apa? Dia tinggal BX tambah C. Kalau tinggal BX tambah C, itu sudah jadi linear. Dia bukan lagi topik kita kuadratik. It back to the form 2 or form 3 sudah. Okay. Jadi bila kuadratik, dia mesti X kuasa 2 mesti wujud. Itu you kena faham. Kenapa? Sebab tajuk tadi cikgu sudah terangkan. Apa maksud kuah? Kuah di sini membawa maksud 2. Apa yang 2? Kuasa tertinggi. Kuasa tertinggi mesti 2. Jadi dalam ungkapan yang kamu tengok ni, ungkapan kuadratik ini, dia punya kuasa tertinggi 2 mesti muncul. Barulah namanya persamaan kuadratik. Okay. Lepas tu bentuk arm ini ada lagi ciri yang kedua. Okay, di mana A-nya, A, B dan C-nya, jangan ada dalam bentuk pecahan. It's possible no in a fraction. Semuanya dalam bentuk nombor bulat, ABC. Semuanya mesti nombor bulat, whole number. Okay. Dengan adanya dua perkara ini, sebenarnya you sudah fahamlah apa maksud itu bentuk arm. Okay. Dan kalau dia disuruh kamu ungkapkan kuadratik, buat ungkapan kuadratik, itulah maksudnya ungkapan kuadratik lah. Ungkapan kuadratik. Kalau dia suruh kamu buat persamaan kuadratik, apa beza ungkapan kuadratik yang sudah kamu belajar dulu dengan sekarang persamaan kuadratik? Ungkapan kuadratik, ini buku teks kamu dulu. Ingat balik bila ditulis soalan macam ini, tengok no. Faktorkan ungkapan berikut. Dia gunakan istilah ungkapan berikut. Dia tak katakan faktorkan persamaan berikut. Kenapa dia gunakan ungkapan? Jadi apa beza antara ungkapan dengan persamaan? Ungkapan ini sajalah. Kamu nampak ini saja. Kalau persamaan, dia mesti ada sama dengan. Sama dengan sesuatu di belakang. Kiri sama dengan kanan. Itu namanya persamaan. Macam kenapa persamaan mesti ada kiri dan kanan? Barulah ada perbandingan. Contohnya mata saya. Mata saya cantik. Itu ungkapan saja. Mata saya cantik macam mata harimau. Bukan mata harimau, cantik. Mata saya garam macam mata harimau. Itu persamaan. Kamu bandingkan mata kita dengan satu lagi mata. Itu persamaan. Mata manusia dengan harimau sama. So, bila dia ada perbandingan kiri kanan, namanya jadi persamaan. Okay. Jadi kalau persamaan, apakah cara-cara kita tulis persamaan? Boleh sama dengan sifat, maksudnya sama dengan satu nilai, sama dengan satu algebra Y. Okay. Sama dengan satu lagi algebra tapi ditulis dalam bentuk fungsi. Jadi ketiga-tiga ini namanya persamaan kuadratik. Okay. Hanya yang akhir sekali bila dia tak guna Y, dia gunakan fx, kita tukarkan namanya jadi fungsi kuadratik. Jadi sebenarnya fungsi kuadratik dengan persamaan kuadratik is almost the same. Dia adalah satu perbandingan kiri sama dengan kanan. Kiri sama kanan. So,
bila dia dibandingkan, bila dibandingkan kiri sama dengan kanan, okay, AX square plus BA plus C equal to 0. Di bawah persamaan, dia ada bentuk am, syarat-syarat bentuk am juga yang perlu kamu ingat. Di mana nilai A, B, C tadi sama juga, mesti nombor bulan. Dan di sebelah kanan ini, kalau dia sama dengan satu nilai, nilai di sebelah kanan itu tidak boleh nilai lain selain sifar. Barulah kamu berjaya tuliskannya dalam bentuk kuadratik, bentuk am persamaan kuadratik. Dalam kata lain, bentuk am mesti sama sifar di sebelah kanan. Sebelum kamu mula buat perkara-perkara yang akan kita pelajari nanti. Okay, ingat dulu. Jadi bentuk am di bawah topik hari ini persamaan kuadratik. Okay. Yang ini yang fokus utama kita ya. Ini yang fokus utama kita. AX square plus BX plus C must equal to 0. Barulah namanya bentuk am. With the condition dengan syarat ABC jangan ada pecahan. Barulah persamaan kamu persamaan am yang cantik. Yang perfect. Okay. Dan kedua, cikgu nak tekankan sekali lagi, kalau dia tak sama dengan kosong, dia sama dengan fx, kita kena beri nama baru untuknya. Kamu tak boleh panggilnya persamaan kuadratik, tapi kita akan panggilnya sebagai fungsi kuadratik. Okay, dan kalau dia sama dengan y, apa nak namakannya? Kita tetap namakannya sebagai persamaan kuadratik. Okay, ada perkara ini dia tak diterangkan sangat dalam buku teks, tapi cikgu nak tekankan untuk kamu. Cikgu nak tekankan supaya kamu lebih faham dari segi tajuk nama dia. Apa yang dikatakan persamaan kuadratik, apa yang dinamakan sebagai fungsi kuadratik. Topik kita adalah fungsi kuadratik. Tapi dalam fungsi kuadratik, dia telah masuk persamaan kuadratik. Okay, so yang ditunjuk kat bawah sini, ini pun cikgu ambil dari buku teks. Okay, ini pun ambil dari buku teks. Dari muka surat yang bawah sini. Okay. AX square plus BX plus C dengan kadang ABC ialah pemalan dan A tak boleh sama dengan sifar. Kadang inilah namanya bentuk am kuadratik. Okey. Jadi sudah boleh faham tentang bentuk am kan? Jadi kalau diberi contoh macam buku teks, dia bagi contoh, dia katakan X tarat dengan X tambah 3 sama dengan sifar. Okay. Dari mana tatanya persamaan ini, nanti kita tengok. Tapi bila kamu nampak persamaan macam ini juga sejenis persamaan. Okay, sejenis persamaan. Bila tengok saja ada sama dengan kiri kanan, dia adalah persamaan. Persamaan apa? Kalau kita tengok ni, saya kembangkan. Saya akan kembangkan X square tambah 3X. Okey. Persamaan ini adalah persamaan kuadratik. Kenapa kuadratik? Sebab dia punya apa ni? Kuasa tertinggi sama dengan 2. Kuasa satu lagi dia 1. Mana lebih tinggi? 2 lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya ialah satu jenis persamaan kuadratik. Jadi disebabkannya adalah persamaan kuadratik, sebelum saya nak terus menjawab soalan-soalan seterusnya menyelesaikannya, apa yang harus saya buat adalah saya kena susunkannya menjadi bentuk am. Okay, pindahkannya ke kiri supaya dia jadikan kanan itu sifar. Bila kanan itu sifar dan semuanya ditumbuhkan ke belah kiri, di mana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 100, maksudnya kamu sudah berjaya menuliskan persamaan kuadratik di atas tu dalam bentuk am. Okay, jadi mesti mula dengan langkah bentuk am dulu untuk topik ini. Apa-apa soalan kamu buat dalam topik ini, go for general form first. Okay, everything transform into general form. Okay, so bila dah tukar ke bentuk general form, sudah tukar ke bentuk am. Okay, apa yang nak dipelajari lepas sudah ada bentuk am ini? Okay.
yang kalau kita tengok di sini, okay, dia akan suruh kamu selesaikan, solve the problem. Okay. Bila sudah tahu tukar kepada bentukan, then dia akan suruh kita selesaikan persamaan kuadratik. Perkataan penyelesaian, selesaikan, maksud apa? Maksudnya suruh kita cari nilai. Okay? Selesaikan, dia suruh kamu cari nilai. Cari nilai apa sebenarnya? Cari nilai pem boleh ubah. Ya, jadi sebelum cikgu pergi ke tiga cara untuk menyelesaikan persamaan kuadratik, di sini dia suruh kamu buat satu aktiviti. Ya. Nah, di sini dia suruh kamu buat aktiviti. Tapi kalau kamu nak lebih faham, cuba kamu tengok saya gunakan contoh atas ini untuk kamu faham dulu ya. Okay. Dia kata di sini, luas sebuah bingkai untuk gambar yang berbentuk segi empat tepat. Ini bingkai dia lah Okay. Luas permukaannya ialah 100 cm persegi. Dan semua orang tahu bahawa luas ini dia adalah sama dengan panjang darab lebar. Okay. Panjang darab lebar. Jadi dia, apa yang dia dikatakan di sini, jika panjang ialah 3 cm lebih panjang dari lebar. Panjang dengan lebar, bezanya satunya lebih panjang. Panjangnya 3 cm lebih daripada lebarnya. Tuliskan satu persamaan penuh tentang situasi ini. Luasnya ini, panjang darab lebar sama ini kan? Okay, jadi kalau secara amnya panjang darab lebar sama dengan 100. Lepas tu dia berikan satu lagi situasi di mana kalau lebar kamu adalah X, panjangnya akan tambah 3. Lebih panjang. 3 cm lebih panjang dari lebarnya. Okay. Jadi saya pun tukarkan ini. Panjang sekarang jadi X tambah 3. Lebarnya ialah X sama dengan 100. Nampak tak? Jadi konsep geometri yang kamu belajar zaman dulu, semua rumus-rumus segi 3, segi 4, segi bulat, whatever all kind of shape, itu asas. Asas zaman dulu belajar, katakan panjang darab lebar sama 100, jadi sekarang kamu kaitkan dengan algebra, kaitkan dengan ungkapan algebra. Panjang sama apa? Lebar sama apa? Lebar kalau sama X, panjang sama X tambah 3. Jadi, panjang darab lebar adalah seperti ungkapan yang telah ditunjukkan di depan kaca kiri kamu. Jadi dari sana, apa yang kita buat? Kita akan bentukkan kuadratik dalam bentuk am. Okay? Kita akan kembangkannya supaya dia jadi persamaan kuadratik bentuk am. Tujuan kita buat ini untuk apa? Untuk kamu selesaikan. Selesaikan apa? Selesaikan nilai X yang tidak diketahui ini. Apa yang nak diselesaikan ini? Jadi otak kamu, cuba kau tengok gambar raja tu, dia kata apa? Dia kata, apakah nilai X ini ya? Apakah nilai X ini? Dan apakah nilai X tambah 3 ini? Bila ditarapkannya, dia hasil 100. Bolehkah X ini letak sebarang? Tak boleh. X ini kalau kamu letak ini sebarang, nanti hasil taraf tak. Tidak semestinya dapat 100, dia mungkin lari dari 100. Tapi apa maklumat yang tepat di sana adalah luas mesti sama 100. Jadi apa darab apa sama 100? Di mana beza mereka itu hanya 3 cm saja. Jadi apakah nilai X itu? Cuba kau selesaikannya. Untuk menghasilkan 100 ini. Bila kamu selesaikannya, maksudnya kamu berjaya mencari puncanya. Punca apa? Dia adalah punca, maksudnya X sama dengan satu nilai, itulah punca menyebabkannya jadi 100. So, sekarang cikgu terangkan keyword punca ya, root. Siapakah ataupun nombor apakah menyebabkan hasil darab panjang lebar itu menjadi 100. Jadi, itulah sebab cari nilai X. X itu diberikan nama punca. Okay. Jadi nak selesaikannya, nanti ada berapa cara? Don't worry lah, cikgu akan pergi one by one. Ada 3 cara. Cara pertama, pemfaktoran. Ikut buku teks ini, dia tak suruh saya ajar lagi pemfaktoran. Sebab dia kata kamu sudah belajar dulu. Ikut zaman dulu kami ajar, tapi ikut silibus baru tak boleh ajar sudah. Dia kata kamu sudah belajar di tingkatan 2. Lepas tu cara yang akan ditunjuk dalam topik ini,
yang akan ditunjuk dalam KSSN topik ini hanya dua cara saja, penyempurnaan kuasa 2 dengan rumus. Kedua-dua cara ini tujuan apa? Tujuan nak cari punca X. Dia nak tolong kamu carikan nilai X ataupun carikan nilai punca X itu. Pemfaktoran pun sama. Pemfaktoran pun nak ajar kamu macam mana gunakan kaedah pemfaktoran untuk dapatkan punca X itu yang menyebabkannya jadi 100. Dari segi konteks soalan gambar raja tadi. Okey. Jadi sebelum saya tak tahu saya nak tunjuk. Bolehlah tunjukkan sikit jugalah. Okey. Sini ada satu QR code. Kalau ada yang guna handphone, di mana kaca TV kamu di depan, kamu ada handphone sendiri, kamu scankan QR code ni. Cikgu zoomkan besar-besar. Cikgu bagi masa 2 saat, 3 saat, 5 saat lah untuk kamu scan. Onkan kamera anda, kamu scankannya. Okey. Scan dulu, kamu akan nampak nanti dia bawa kamu pergi satu apps yang sangat hebat tu, GeoGebra tu. Okey. Kalau tidak, kamu screenshot dulu. Kamu screenshot dulu gambar raja ni. Nanti malam ini kamu cuba ya. Ataupun petang nanti kau cuba. Sekarang cikgu tunjuk. Cikgu bawa kamu pergi terus ke sana. Okay. Cikgu dah scan tadi. Yang ini cikgu rasa Okay. Keluar lagi. Tutup. Okey. GeoGebra. You tengok sini GeoGebra. Okey. Inilah graf yang muncul. Inilah graf yang muncul. Okey. Ikut arahan yang dia tulis kat sana seperti dalam buku teks kamu tadi. Okey, buku teks dia cakap apa? Dia katakan klikkan pada tanda A dan B. Okey. Klikkan butang atas sini. Okey, atas tu klikkan dia. Lepas tu tandakan pada titik persilangan graf ini pada paksi X. Sorry lah, perkataan tu tak jelas tapi kalau buku teks tu dia ada, dia jelas. Dia suruh kamu mana? Dia klik kat di sini kata. Dia klikkannya dekat paksi X ini. Quadratic graph ini iaitu yang dia tulis sana adalah Y, boleh saya tulis, okey, Y sama dengan 3x square tambah 11x tolak dengan 4. Okey. Graf ini graf dia ya. Ini graf dia. So apa yang dia nak adalah dia suruh kita titikkan dekat 2 titik dekat pintasan X ini. Ini adalah paksi X. Jadi 2 titik A dan B ialah pintasan X. Lepas kamu titikkan pintasan X ini, apa yang kamu nampak di sini? Kamu nampak koordinat dia. Titik ini punya koordinat negatif 4 dengan sifar. Satu lagi titik B, pintasan X-nya adalah 0.333 dengan sifar. Okay. Jadi kamu dapat nilai di sini, okay, negatif 4 untuk X yang pertama, dengan X yang kedua ialah 0.33 ataupun bila tulis pecahan 1/3. Okay. Kedua-dua nilai ini adalah punca, yang menyebabkan persamaan di atas ini menjadi sifar. Okay. Kedua-dua nilai ini akan menyebabkan persamaan di atas itu menjadi sifar. Jadi kalau soalan ini dia katakan carikan punca nilai X di mana Y-nya sama dengan sifar. Jawapannya adalah X sama dengan 4 dengan X sama dengan 1/3. Okay, kalau kamu tak percaya, kamu boleh cuba buat. Kita boleh cuba buat. Di mana kalau X, saya ambil satu nilai dulu. Kalau X sama dengan nilai 4, kalau kita tengok koordinat belakang tu sama sifar kan? Buktikannya sama sifar. Jadi Y sama dengan 3, negatif 4 kan dimasuk. Tambah dengan 11, negatif 4 kan dimasuk. Tolak dengan 4. Okay, 3 times 16. Okay. Okay, ini akan jadi negatif 44, tolak 4. Okay, sang liu sepak, sang isang sesepak, minus 48 at the back, then you get 0.
you produce 0 for the y. Okay, jadi kalau persamaan ini saya tukar, maksudnya apa persamaannya? Maksudnya dia katakan x square 3x square tambah 11x sama dengan 4, sekarang sama dengan sifar. Cari, selesaikan maksudnya carikan nilai x ini yang boleh digunakan pakai supaya nilai bila nanti masuk dalam persamaan ini menghasilkan sifar. Jadi salah satu nilainya adalah negatif 4. Apakah nilai kedua? Nilai kedua ialah, tak boleh tulis. Nilai keempat ialah 1/3. You nanti masuk 1/3 ke dalam ketak persamaan tu, dia juga menghasilkan sifar. Okay, jadi ada berapa jawapan? Ada 2 jawapan. Okay. Itu yang dia nak tunjukkan dari segi konsep graf, konsep graf untuk menerangkan pencarian punca. Okay. Okay. Jadi dia nak bawa kamu fahamkan konsep apa yang dikatakan gunakan graf tadi, di mana cari titik persilangan pada pintasan x itu untuk menyelesaikan nilai x dia, untuk mencari nilai x-nya. Okey. Jadi kaedah tadi dia gunakan graf, dia gunakan graf untuk cari nilai punca dia sama dengan sifar. Okey. So sekarang kita akan pergi belajar penyelesaian persamaan kuadratik melalui 3 cara. Cara pertama pemfaktoran, cara kedua penyempurnaan kuasa 2, cara ketiga rumus kuadratik. Okey. Pemfaktoran, ini konsep zaman dulu kamu belajar lah. Yang bezanya dulu dia tidak ada sama dengan apa. Dia hanya ajar kamu macam mana faktor kan. Tengok kiri sama dengan kanan. Dia hanya tunjuk macam tu aja. Persamaan kiri akhirnya bila belajar pemfaktoran, itulah faktornya. Okay. Bezanya hari ini, dia hanya perlu tambahkan satu nilai di belakang, iaitu sifar. Bila ungkapan kuadratik disamakan dengan sifar, dia sudah tukar daripada ungkapan menjadi persamaan kuadratik. Okay. Bila dah tukar jadi persamaan kuadratik sama dengan sifar agak belakang, maksudnya ungkapan yang kamu buat atau sekarang kena sama dengan sifar. Bila sama dengan sifar, maksudnya x tolak 3 sama sifar, atau satu lagi faktor juga sama sifar, jadi x sama dengan 3, x sama dengan 3. Jadi bila kamu dapat nilai x sama dengan satu nilai, maksudnya kamu sudah berjaya, selesaikan dia. Dan dengan melalui apa? Dengan melalui cara pemfaktoran. Jadi pemfaktoran dulu tujuannya kenapa belajar faktor. Digunakan sekarang untuk selesaikan persamaan kuadratik. Pemfaktoran tu. Okey. Jadi bahagian pemfaktoran cikgu tak terangkan sangat sudahlah ya. Cikgu harap kamu boleh kuasai ya. Okay. Yang kita nak pelajari hari ini adalah dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Bila dah pandai faktor, apa cara kedua? Ada cara alternatif tak? Ada, iaitu penyempurnaan kuasa 2. Okey. Jadi kalau diberikan 2 persamaan kuadratik dalam bentuk am macam ini bentuk am kan, sama dengan sifar, okey. Lepas tu kamu tengok tepang ini semuanya nombor bulat, positif negatif isi hal, janji dia nombor bulat. Jadi apakah nilai x yang boleh diganti masuk sini bila dikira sebelah kirinya akhirnya jadi sebelah kanan sifar? Apakah nilai x itu yang boleh menyebabkannya jadi sifar? So, cara nak guna apa? Bukan pemfaktoran. Guna apa? Guna penyempurnaan kuasa 2. Jadi, pasal penyempurnaan kuasa 2 ni satu konsep yang baru untuk kamu semua. Cikgu harap kamu ikut step by step bersama dengan cikgu. Okay, of course, pertama, susun dalam bentuk am dulu. Kebetulan soalan contoh ini dah diamkan. Jadi, kamu tak payah pening. Tapi kalau dia bagi soalan yang bukan bentuk am, ingat sebelum buat penyempurnaan kuasa 2, mesti susun jadi bentuk am dulu, sama dengan sifar di belakang. This is compulsory step they have to do in the general form. Once you dah susun, apakah langkah pertama?
Dalam penggunaan kuasa 2, langkah pertama, pindahkan C. Okay. C mesti dipindahkan dahulu. Okay. This is the first step. First step, kacau C. Okay. Then what will be the second step? Second step ini, dia kacau B. Ya, cikgu tulis mula di atas A sama 1, B sama 4, C sama -7. Okey. ABC sudah kenal pasti. Sekarang langkah pertama pindahkan C dulu. You see, C is moving. Lepas tu langkah kedua kacau B. Macam mana nak kacau B? Cara kacau B senang aja. Kamu tambah, kiri tambah, kanan pun tambah. Kenapa? Sebab sama dengan. Sama dengan kiri sama kanan. Kiri buat apa, kanan kena buat apa. Supaya dia sentiasa sama dengan. Apa yang ditambah? Ini kena kamu hafal lah, jangan tak hafal. Dia kena tambahkan dengan cara, dengan satu nilai yang akan dibahagi dua, kuasa 2. Ya. Apa nak ditambah, apa nak dibahagi 2 lepas di kuasa 2 kan? Nilai yang akan dimasukkan di sini adalah nilai B-nya. Apakah B-nya di sini? B-nya, ingat tak, termasuk nilai tandanya di depan, iaitu positif 2. Okay. Sorry, positif 4. Okay. Kanan tu ikut saja, kanan tu ikut kiri. Kiri itu utama tu. Okay. Lepas tu, bila dah tambah, sebelum buat apa-apa, selesaikan dulu mana yang boleh diselesaikan. Dalam kurungan 4/2, boleh selesai dah? Boleh. Cikgu ubahkan warna sikit supaya kamu tidak keliru. Okey. Yang compulsory dia, ya. Okey, saya gunakan ni lah. Ini adalah benda yang tak boleh diubah That one must be compulsory. Kuasa 2 bagi 2. Jangan nanti bila kamu belajar, kamu bagi kuasa bahagi dengan 3, bagi 5, tak boleh. Dia mesti bagi dengan 2. Dan mesti dikuasa 2 kan. Dia tak ada kuasa lain. Okay. Then after that, what should we do? You put the 4 inside here. 4 tu ikut nilai B-nya yang sebenarnya di depan. Then after that, the next step will be simplify. Simplify. Mana yang boleh ringkaskanlah. Guna apa? Simplify. Guna hijau lah. 2 dengan ini tambah 2. Yang mana boleh simplify, ringkaskannya. Tambah 2. Okey, sama 7 tambah dengan 2. Okey. Of course dia ada kuasa 2 lagi Jadi belum tulis kuasa 2 dia. Okey. Kuasa 2 masih ada Okey. Setakat ni okey? Ya. Boleh Okey, so ingat C pindahkan dulu, lepas tu kacau B. Lepas kacau B, langkah yang ketiga ni, apa dia buat? Dia tak buat apa-apa kacau lagi, dia simplify. Okey, simplify. Lepas simplify, apa nak buat? Lepas simplify, barulah mula dengan langkah yang dinamakan penyempurnaan kuasa 2 bermula. Di manakah penyempurnaan kuasa 2 bermula? Dekat sini. Di mana? Apa yang dia berlaku? Dia akan faktorkan dia. X tambah 2 dalam kurungan kuasa 2. Yang di sebelah kiri, that is what happening. Kalau kamu tanya saya, mana 4 hilang cikgu? 4 bukan hilang, 4 disorok. Kenapa disorok? Pemfaktoran. Bila berlaku pemfaktoran, 2 difaktorkan ini, kuadratik persamaan kuadratik difaktorkan, B akan hilang, dia bukan hilang, dia disorok. Okay, nanti cikgu terangkan kamu ke mana dia sorok. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di sini, itulah penyempurnaan kuasa 2. Kuasa 2 sempurna, sangat sempurna. Mana sempurna tengok? Depan ini ada kuasa 2 yang sempurna, belakang ini pun sudah ditukar jadi kuasa 2 sempurna. X kuasa 2 dengan tambah 2 kuasa 2. That is kuasa 2 yang sempurna.
Dua-dua itu dikeluarkan menghasilkan pemfaktoran. That's why this process actually is pemfaktoran juga. Satu jenis pemfaktoran, tapi dia kaitkan dengan pemfaktoran perfect square, kuasa 2 sempurna. Okay? Jadi sebelah kiri selesai. Apa pula sebelah kanan? Sebelah kanan nothing. Sebelah kanan is very normal mathematics. You just expand it. Plus 2 square become 4. Kembangkan seperti biasa. Sebelah kanan tak ada benda yang complicated. Dia macam matematik biasa. Hanya sebelah kiri itu saja perlu kamu fokus. Okay, jadi X tambah dengan 2 dalam kurungan kuasa 2, kuasa 2. Okay, dikatakan sama dengan sebelah kanan 11. Okay, of course. Sampai sini, apa nak buat lagi? Sampai sini, jangan kamu lupa. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Untuk apa? Untuk selesaikan masalah, iaitu selesaikan nilai X. Which means you are going to find the value of X. Nak cari nilai X. Jadi bila sampai sini, macam mana nak selesai nilai X? Oh, ini senang sudah kan? Ini sudah kamu belajar zaman dulu. Nak selesaikan X ini, kita pindahkan, gunakan algebra yang kamu belajar dulu. Konsep algebra yang kamu belajar dulu, iaitu punca kuasa. Kuasa 2 pindah menjadi punca kuasa. Dan disebabkan topik 1 dulu selalu cikgu ingatkan, betulkan latihan kamu. Bila ada punca kuasa 2, always put positive negative. Zaman form 2, form 1 dulu, kamu tak letak positif negatif sebab zaman dulu semuanya ambil kira nilai positif saja. Tapi bila sampai form 3, form 4, no. Punca kuasa 2, punca kuasa 4, punca kuasa 6, ataupun punca kuasa genap, you must always getting 2 different value. One is positive, one is negative. Dua nilai mesti ditunjukkan. Jadi di sini bila punca kuasa sebelah kena ada letak tambah tolak tu. Jangan berdasarkan calculator. Calculator will never give you the negative value. Bila you tekan calculator punca kuasa 2, you will always get positive. Minta maaf. Itu kelemahan calculator. So in the concept of punca kuasa 2, ingat. Dia mesti ada positif, negatif. Okay. Lepas tu kamu tekan calculator, barulah kamu tekan calculator kan. Okay. So you are getting what? You are getting one value if punca kuasa 11. Punca kuasa 11 sama berapa? Cikgu tak bawa kalkulator pula ada di sana. Sekejap. The answer is around 3 point something lah. Okay. Punca kuasa 11. Okay. The answer will be it should be getting positive negative 3.316 become 17 sebab nilai belakangnya lebih 5 bundarkannya. 3 tempat perpuluhan should be enough. 3 tempat perpuluhan untuk peringkat kamu sudah cukup. Jadi di sini untuk cari nilai X tambah 2 sama dengan nilai pertama positif atau nilai kedua negatif. Okay. So kalau dia positif, X sama apa? X akan sama dengan tolak 2, maksudnya 1.317. Kalau dia negatif, tolak lagi 2, jadi tolak 5.317. Jadi ada berapa nilai yang mungkin? Ada 2 nilai X. So this is called solving problem. Okay? 2 nilai X ini apa maksudnya? 2 nilai ini maksudnya kalau kamu gunakan nilai, kedua-dua nilai ini, kamu ganti masuk nilai ini ke dalam nilai di sini, then you will produce 0. You definitely get 0. You won't get others value. Okay, itulah maksudnya inilah punca dia. Punca apa? Inilah punca X yang digunakan nilai ini RM1.30, 31 sen ini. Kalau saya gunakan nilai ini ganti masuk persamaan di atas, I will getting 0 under the quadratic equation. Then you solve the problem. Kamu sudah tolong orang itu selesaikan misteri dia. Apakah nilai X itu? Nilai X itu 1.3. Satu lagi, nilai X itu ialah negative 5.317. Okay, ada berapa jawapan yang mungkin? 2 saja. Paling banyak 2. Kenapa 2? This is quadratic. Jadi perkataan-perkataan tu semua kalau kamu faham, you will understand the concept very easily. Topik ini namanya persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik means what? 2
the most is 2 value only. Paling banyak 2 nilai jawapan saja. Tak akan lebih dari 2 sebab dia hanya kuasa 2. Kuasa 2 jawapan. Tidak akan mungkin dapat 3. Kalau nak dapat 3 boleh. Kamu belajar topik yang baru lagi namanya persamaan kubik. Cubic equation, definitely you will get 3 different answer. Ada lebih tak? Tak boleh. Kuasa 3 paling banyak 3 jawapan. Kuasa 2 paling banyak 2 jawapan. That's why you see all the penyelesaian dalam topik ini, you will see almost every question you get 2, at most is 2 equation, about 2 answer. Okay. Okay, so inilah kaedah penyempurnaan kuasa 2 untuk soalan pertama. Okay. So far so good, boleh? Okay, cikgu. Okay, so now I go for the question number 2. Kalau soalan B, macam mana nak buat kalau ini soalan kuadratiknya ya? Okay, negative 3x squared plus 6x minus 1 equal to 0. Okay, ini pun bentuk am, BA ya, bentuk am. Okay, bezanya soalan B dengan soalan A ni adalah, okay, bezanya adalah nilai A-nya sama dengan satu nilai yang bukan 1. Nilai A-nya sama negatif 3. Okey, okey. Jadi untuk syarat untuk syarat menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 iaitu kamu pindah C ni kan. Okey. Ingat saya tak tahu kenapa semua buku dia mesti mula dengan contoh soalan yang sedemikian rupa. Di mana bila kamu belajar A, jangan kamu confuse soalan macam B tu. Apakah bezanya soalan B dengan A? Soalan B ni nilai A-nya negatif 3. Dia bukan sama 1. Penyempurnaan kuasa 2 hanya boleh kamu mula pindahkan C dengan satu syarat, iaitu A-nya mesti sama 1. Negatif 1 pun tak boleh. Okay. A must be start by equal to 1. Only A equal to 1, then you can move the C. Jadi soalan ini, jangan kamu pindah C terus. Langkah pertama untuk soalan ini, dia lain sudah. Langkah pertama soalan ini adalah, kamu kacau A dulu. Tengok atas tadi ya. Cikgu kena terangkan. Atas tadi you see ya, kamu hanya kacau C dan B. Macam A tak dikacau kan? Kenapa soalan A tadi A tak dikacau? Sebab A-nya sudah 1. A-nya sudah 1, nothing to kacau already. Dia sudah ready to be used, ready to be do the completing the square. Sudah sedia untuk kamu buat penyempurnaan kuasa 2 bila A-nya sama 1. Okay. Tapi soalan B ini A-nya tak sama 1. Selain 1. That's why the first step of this question is change the A become 1 first. Itu yang hati-hati ya bila belajar topik ini ya. Jangan kerana soalan A kamu faham, soalan A kamu pandai, dan bila A-nya bukan sama 1 kamu pun lupa. Tak boleh. Jadi soalan ini sebelum pindahkan negatif 1, apa saya buat? I have to change the A become 1. Macam mana nak tukarkan A jadi 1? Senang aja. Negatif 3, nilai A-nya nak tukarnya jadi 1, semua di sebelah kiri bahagi dengan 3. Bahagi dengan negatif 3. It depend to the value of A. A sama negatif 3, bahagi dengan negatif 3. A sama dengan 10, bahagi dengan 10. Okey? Tapi jangan hanya A dibahagi. Dia mesti seluruh ungkapan di sebelah kiri dibahagi. Okay. Semuanya dibahagi. Bila semua di kiri bahagi dengan 3, kanan buat apa? Kanan ikut saja. Kenapa ikut? Sebab kamu kata saya sama kamu. Apa kamu buat, saya ikutlah. Apa kiri buat, kiri sama kanan. Apa kiri buat, kanan ikut. That is konsep sama ya. Okey. Jadi kiri dia katakan bagi 3, jadi kanan pun bagi 3. Okey. Jadi bila kanan bagi 3 jadi apa? Mesti buat yang benda yang senang dulu kan. Kosong bagi negatif 3 jadi apa? Masih kosong, macam tak bagi pun. Okey, tapi saya kena tunjuk dia kena bahagi. Okey, cuba kamu tengok sini. Kalau tengok buku dia tak bahagi kan? Tapi saya bagi. Kenapa saya bagi? Sebab saya nak terang kat kamu,
simbol sama dengan itu sangat penting. Jangan kamu angkat simbol dengan sama dengan itu macam tak ada maksud. Ada maksud. Kiri kanan mesti sama. Apa kiri buat, kanan mesti ikut. Okay, so after dia bahagi dengan negatif 3, dia dapat kosong. Okay, macam tak buat apa-apa. Lepas tu kiri apa nak buat? Kiri ini dah jadi pecahan. Pecahan algebra yang kamu belajar dulu. Jangan bulat silap. Okay, yang ini kena, kalau saya tak akan ajar kamu mansub. Saya tak akan ajar kamu mansub, tapi saya akan ajar kamu gunakan konsep zaman dahulu, pecahkan pecahannya. Pecahkannya. Penyebutnya dipecah ikut pengangka. Pengangka ada 3 ungkapan. Jadi saya pun pecahkan penyebut kepada 3. Langkah ini lebih selamat daripada saya main potong-potong. Kalau saya potong, ada orang salah potong. Ada orang dia akan ambil shortcut. Oh, cikgu potong. Ya, habis sudah tengok. 3 di bawah sudah habis. Tidak, kalau kamu potong, ingat. Penyebut kena potong dengan pengangka, semua pengangka. Satu penyebut dimiliki oleh 3 pengangka. Jadi kalau potong, mesti potong ketiga-tiga pengangka. Tapi kalau saya ajar macam tu, nanti ada orang bila dia lama-lama belajar, kan, lama-lama dah 2-3 bulan, dia lupa. Dia main potong sekali aja. Itulah berlaku banyak kecuaian. Jadi untuk elakkan kecuaian tu, cikgu lebih suka kamu tukarkannya dalam bentuk pecahkan. Separate it into the 3 different fraction. 3 different fraction. Lepas itu baru kamu potong. Lepas dah tukar, kamu nak potong suka dia, potong. Tengok. Bila potong, okay, ini potong dengan ini jadi apa? Jadi negatif 2. Ini potong ini tak boleh potong. Jadi dia masih tambah 1/3. Ini jadi negatif 2x. Sorry saya gunakan pen merah pula ya. Okay, sama sifar. Bila ada potong, you see the first step is what? The first step is just change the A become 1. Ya, banyak konsep asal yang sudah kamu belajar dulu digunakan sekarang. Okay. So bila ada tukar jadi 1, baru buat apa? Baru kamu masuk langkah kedua. Langkah kedua adalah langkah pertama tadi, iaitu pindahkan C. Okay, pindahkan C. Now you can start to pindahkan C. Move C already. Kenapa boleh move C? Sebab A equals 1 already. Barulah mula main C. Lepas C apa lagi? Lepas C mestilah B. Lepas C baru kacau B. Okay. Now. Macam mana kacau B? Senang aja kan. X square tolak 2x tambah sesuatu sama dengan 1/3 tambah sesuatu yang mesti dibagi 2 kuasa 2. Mesti bagi 2 kuasa 2. Okay. Tulis apa yang sama, yang konsep yang sudah ditetapkan. Bagi 2 kuasa 2. Itu benda tak boleh ubah. Tulis dulu. Lepas itu baru isi tempat kosong. Apa mau isi di atas? B, apa B dia? Negatif 2. Ingat, bukan 2. Negatif 2. Ini nombor tanda di depannya, hak milik nilai di belakangnya itu. Jadi B-nya adalah negatif 2. Itu kena, jangan salah. Okay. Nah, bila dah buat sampai sini, kamu sudah hampir berjaya sudah ya. Okey, tolak 2x tambah, okey, ringkaskannya 2 bagi dengan negatif 2 is negatif 1 in the bracket square. Belakang juga selesaikannya negatif 1 square. Okey. Lepas itu buat apa? Lepas itu mula buat pemfaktoran mula buat pemfaktoran ataupun dalam kata lain penyempurnaan kuasa 2. Sudah mula berlaku, iaitu ini ada kuasa 2 X, ini ada kuasa 2 tolak 1 dalam kurungan kuasa 2 keluarkannya ya. Okay. Sebelah kanan kiri sudah selesai. Sebelah kanan buat apa? Sebelah kanan buat macam matematik biasa, negatif 1 kuasa 2 1. Lepas tu X tolak 1 kuasa 2. Sebelah sini, sebelah kanan apa buat? Tambahkannya jadi apa? Ini gunakan matematik. 1/3 tambah dengan 1, iaitu 3/3. 3/3 tolak dengan 1/3 jadi 2/3. Okay. That side is mathematics. This side is penyempurnaan kuasa 2. Left side, penyempurnaan kuasa 2. Pemfaktoran, konsep asasnya. Right side, algebra biasa. Tambah tolak darab bahagi. Biasanya tarak dengan tambah tolak jarum.
Then how to carry on? Okay. Then you have to use a calculator, positive negative of 2/3. 2/3. Jadi punca kuasa 2/3 bila tekan calculator, jangan salah tekan. Kamu kena tekan, kalau ikutlah ya, kamu kena tekan punca kuasa dulu. Then after that bracket, 2/3. 2/3, then close the bracket. Nah, kena tekan macam tu, jangan tekan punca kuasa 2/3, lain macam keluar nanti ya. Okay, so the answer will be positive negative 0.8161 okay, 6, okay, cukup. Ini boleh ambil 4 significant figure lah, 5. Ya, bila nilai di depan tak ada, yang kita ambil 4 angka berarti ya. Okay. Then to get the value of x minus 1 equal to 0.8165 or x equals to, x minus 1, mana ambil ya? X minus 1 equal to positive 0.8165. Okay. Then you'll get a 2 different value of x. This is plus 1 plus, okay, 165. This is minus, so the answer will be minus 1 negative 1835. Ada 2 jawapan. Okay, 2 jawapan ini kanti masuk persamaan tu. Okay, then you will produce 0. Itulah puncanya. Okay, so penyempurnaan kuasa 2. Sudah boleh? Faham konsep? Faham. Okay. Cikgu, Jadi, ya. cikgu tadi tu 0.1 ke 1.8 ataupun 0.8 yang bawah sekali? Yang mana, sorry. Yang bawah sekali tu dia punya jawapan tu kan X tolak 1 bersamaan dengan negatif 0.816. Lepas tu cikgu tulis 0. Alah, saya salah. Ini negatif. tambah lah, saya salah. Minta maaf juga salah ya. Sini tolak. Tolak. Okay. Ini tolak. 1 tambah 1 tolak. Good. And then after that plus 1. Plus 1 maksudnya jadikan positif lagi. Okay, pegang positif. Okay. Yeah. Thank you. Cikgu ada satu kan? Ada satu tu. Tak ada. Sebab bila dia pindah ke sana, dia punya langkah adalah X sama dengan 1 tolak 0.8165 kan? Ya. So hasil tolaknya sama dengan RM1 tolak dengan 81 sen. Tinggalnya 18 sen lagi. Cikgu terbalikkan 18 tu. Cikgu terbalikkan 18. Itu jawapan akhir cikgu. Cikgu tulis 0.18. Kan jawapannya 0.81. Kenapa 81? Bukan nggak cikgu? Satu tolak ini. Nanti dulu. 1 tolak tu kan? Okey, tak apa. Cikgu padang. You look here. Okay, saya padang ini juga. 1881, kamu sudah mulai confused. Okay, X equal to, okay, originally is negative 0.8165. Then move 1, it becomes plus 1, alright? Yeah. Jadi ini kalau saya tulis lagi cantik sikit, dia jadi 1 tolak 0.816165 kan? Can you accept that? Oh, okay, I get it now. Okay. Yeah. So the final answer should be 0.18 something, right? Yeah, 65. 1835. 125. Yeah. Okay. Macam tu lah. Oh, sorry. Kadang-kadang mungkin kerana banyak dikte perpuluhan angka berarti kamu macam susah, macam confused kan. Now you see if I reduce a bit dia punya titik perpuluhan menjadi 2 titik perpuluhan yang biasa kamu jumpa dekat pasar. Negative 0.82. Maksudnya seolah-olah 82 sen. Jadi X sama dengan negative 0.82 plus 1. 1 itu macam RM1.
RM1 tolak 0.82. Maksudnya RM1 tolak dengan 82 sen. Jawapan akhirnya berapa? You beli satu kuih 82 sen. Dia pulangkan berapa kepada kamu baki dia? 18 sen, betul? Ya. Yeah, no? That is roughly like that lah. Okay. Okay, so inilah penggunaan kuasa 2 ya, penggunaan kuasa 2. Jadi ingat, apa yang penting di sini kalau kamu tengok penerangan cikgu, ABC. Nampak ABC? Penggunaan kuasa 2, ABC ketiga-tiga jadi fokus utama. Soalan A tadi, soalan 1 tadi, dia hanya C dengan B saja. Kenapa A tidak kacau? A-nya sudah 1, macam tak perlu dikacau. Sebenarnya A itu paling utama. Disebabkan semua ABC itu dikacau. Itu sebab tadi cikgu katakan, topik ini, watak utama siapa? Bentuk am. Bentuk am salah tulis, bentuk am salah buat, ABC salah. ABC bila salah, bila kamu nanti nak buat penghimpunan kuasa 2, salah. Okay, sebab ABC paling utama, jangan salah ABC. Okay. So, 2 jenis soalan ABC, masuk cikgu penggunaan kuasa 2 untuk carikan puncak X. Itulah caranya ya, itulah caranya. Okay. Sekarang ada cara kedua kita nak guna untuk mencari nilai X. Ada cara kedua. Tapi sebelum cara kedua, saya rasa elok kamu orang buat sikit soalan lah. Tidak nanti banyak aja kamu pun tidur sudah kan dalam puasa hari ini. Puasa hari keberapa sudah? Okey. Nah, ini latihan latih diri. Cikgu pilih soalan make it easier a bit for you. Soalan C. Okay, dengan soalan F. Soalan F. Buat dalam buku kerja ke cikgu? Buat dalam buku kerja sekarang. Bekerja. Nanti bila saya suruh kamu buat latihan, kamu kurangkan 2 soalan ini sudah. Isi. Okay. Cikgu letakkan masa untuk kamu siapkan dia ya. I set the time for you. Okay. Where is my time? This is the stopwatch timing. 7 minit dari sekarang Okay. Time's running. Okay, masa sampai. You managed to done it. Okay. Ya, jadi langkah pertama soalan ini adalah dia punya 1 adalah negatif 1. Negatif 1 jadi semuanya dibahagi dengan negatif 1, di mana cikgu tak tunjukkan langkahnya lah, tapi cikgu terus bahagikan semua ini dengan negatif 1. Same thing happen to the right side. Okay. So negatif dengan positif, negatif dengan positif, positif negatif dengan negatif. Itu kesan saja kepada standar, tapi nilainya, nombornya masih sama, hanya terbalik nilai. Okay, so A sudah dikacau. Now go for C, pindahkan C. Okay, tolak jadi tambah, sifat tambah 9. Then after that, kacau B. A, C, B. Semuanya dikacau sudah. And because of the B is positive 6, okay, so here is positive. Positive, no need to write lah. Tapi dalam otak tu kena ingat itu adalah positive. Okay, lepas tu simplify A, you get positive 3. Simplify A, also you get positive 3. Okay, and then after that, do the pemfaktoran. Okay, di mana 6x ni tak hilang 6x tak hilang, dia hanya difaktorkan. Kalau kamu nak tahu kemana 6x tu pergi, turun ini namanya pemfaktoran pemfaktoran. Naik itu namanya kembang, expand.
Kalau kamu nak dapat balik 6x, kamu kembangkan yang bawah tu. Apa tu? X. Okay, X tambah 3 dalam kurungan kuasa 2. Kalau dikembangkannya balik, okay, kamu akan dapat x square tambah 3x tambah 3x tambah 9. So, x square tambah dengan 6x tambah dengan 9. The only difference here is what? This is 9. Okay, and here is 9. Your original question is 3 square. 3 square itu apa? 3 square itu sebenarnya 9 lah tu. Dia hanya tuliskan 9 di belakang menjadi perfect square. 9 is perfect square. 9 adalah, 9 adalah kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna kepada 3. 3 kuasa 2 dapat 9. 25 adalah kuasa 2 sempurna bagi 5. 5 kuasa 2, 25. 4 square, you get 16. So 9, okay, 9. Actually, it starts from 4 lah. Even 1 also the same. 1, 4, 9, 16, 25, and so on. And so on, 36, and so on. Ini semua adalah nombor perfect square. Kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Jadi semua ini kamu boleh tuliskannya sebagai 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. Dalam equation, dalam persamaan. Kamu boleh tukar ganti. Dia boleh ditukarkan di cara tulis. Okay, itu. Jadi di sini sebenarnya tujuan kita buat ABC ini, tujuan kita buat ABC langkah ini, dia tujuan utama, dia nak tukarkan C di belakang ini menjadi nombor perfect square. Caranya macam mana? Caranya mesti bahagi 2 kuasa 2. Bahagi 2 kuasa 2, dia terus menukarkannya jadi perfect square. Di mana bila perfect square, then you can do pemfaktoran. Kamu boleh buat pemfaktoran secara penggunaan kuasa 2. Pemfaktoran cara macam ni namanya pemfaktoran penggunaan kuasa 2. Okay. Okay, so langkah seterusnya itu semua matematik sudah ya. From here on, there is all mathematics. MX only 3 to 4 step at the front. Matematik tambahan, itu saja tambahan ilmu untuk kamu. Okay, done. Okay, question 2. Soalan kedua. Okay, saja jika pilih soalan kedua. Kenapa bezanya soalan kedua? Soalan kedua ni dia belum dalam bentuk am. Dia belum dalam bentuk am sangat. Jadi apa yang harus kita buat? Jadi tujuannya dari langkah 1 ni okey, sampai mana? Sampai sini. Ini adalah langkah belum lagi mula buat penghimpunan kuasa 2. Itu hanya langkah untuk bentukkan bentuk am. So once you get the bentuk am, then you will get the value of A correctly, B correctly, C correctly. Jadi ABC jangan salah. ABC salah mungkin sini pindah, sini kembang-kembang salah, sana pindah, salah tolak bahagi, habis cerita lah. Bahwa itu semua salah walaupun semua prosesnya betul. Disebabkan ABC salah kira, salah kembang ke apa kan, algebra salah, tanda salah, tambah ditolak, tolak ditambah kan. Itu kalau salah, belakang itu jangan harap betul lah. Belakang itu memang akan salah habis. Okay, okay. So, this is how we deal it. Di sini di mana A-nya sama 4, jadi semuanya bahagi dengan 4. Semuanya bahagi 4. So, when O divide by 4, dia punya C, kadang-kadang C akan jadi pecahan, kadang-kadang B juga akan jadi pecahan. C jadi pecahan, pecahanlah, pindahkan pecahan. Ikan negative 3/4. Kalau B-nya pecahan, macam mana buat? Kalau B-nya pecahan. Kalau B-nya hasil bahagi lepas tu dapat pecahan, bila buat langkah sebelah sini, bila buat langkah ini, kena hati-hatilah. Sebab nilai yang diganti masuk adalah nilai B yang diganti masuk. Jadi kalau nilai B-nya adalah pecahan lepas kamu
bahagi dengan nilai A, contohlah cikgu bagi contoh contohnya saya masukkan pecahan. After you divide mungkin sudah, let's say lah dia dapat negatif 3/5. Katakanlah dia dapat negatif 3/5 B-nya. Jadi sini apa buat? Sini pun akan tukar jadi negatif 3/5 bahagi 2. So negatif 3/5 bahagi 2 dalam kurungan kuasa 2. Okey. Macam mana selesai soalan macam tu? Pecahan bahagi dengan nombor. Itu you can use calculator, okay? You can use whatever method matematik yang telah kamu pelajari. So you can solve it. Jadi ini kena hati-hatilah, dia adalah pecahan bahagi 2, maksudnya pecahan bahagi 2. Ya. Kalau saya ajar, saya selalu akan balik kepada asas. Go back to the basic. Just change the per become divide. Okay, then after that, you know what to do. Divide or change become multiply, become terbalikkan belakang. 1/2. Then answer will come out already. Become negative 3/10. Jadi negative 3/10 ini yang akan dikuasa 2 kan. Okay, itu soalan bagi nilai B yang bukan nombor bulat setelah dibahagi dengan nombor A. Okay, ingatlah pada bentuk am semuanya nombor bulat. Bentuk am always you will get the value of ABC in the whole number, nombor bulat. Itu tak akan salah. Hanya bila dia satukan A ini, mungkin dia akan menyebabkan B dan C menjadi pecahan. Bila B dengan C menjadi pecahan, you kena kuat dari segi matematik asas pecahan bahagi dengan nombor. Itu you kena kuat. Itu kalau tak kuat, mungkin di belakang itu akan berlaku kesilapan. Walaupun 3 langkah atas tu sudah betul, bila bahagi dengan 2, pecahan bagi 2, di sana mula akan berlaku kesilapan. Okay, so yang belakang tu bagi cikgu sama saja lah, geng. Sama saja. So this is the final answer. Okay. Okay, so we carry on. Okey, jadi bahagian seterusnya yang kita nak pelajari adalah kaedah gunakan rumus. Okay, you see atas tadi kita semua cari nilai x kan? We are all searching for the value of x. X sama apa, x1, x2 semua x kan? Jadi bila sampai perkara gunakan rumus, kaedah guna rumus sama jugalah. Rumus ini juga dia perkenalkan rumus baru ni. Ini X sama dengan negatif B plus minus B square minus 4AC over 2A. Jadi tolong hafal rumus ini. Okay, hafal. Jangan tak hafal. MX, belajar MX ni minta maaf. Rumus ni beratus. Rumus kena dia hafal. Jangan tanya cikgu waktu ujian dia bagi rumus ke tidak. Dia bagi ke tak bagi, jangan kamu harap. As a mathematician, rumus must be inside here. Rumus bukan kat buku. Kalau kat buku tu, orang bagi soalan, kamu cari rumus. Macam mana kan? Orang bagi masalah, kamu cari rumus dulu. No, orang bagi masalah, kita rumus sudah ada rumus dalam otak. Masukkan data, terus keluar jawapan. So, memorize all the formula dari form 4, form 5, form 5 ni. I told you lah, it's more than almost I can say saya tak pernah lah kira betul-betul. Tapi ada satu topik saja pun hampir 100 sudah rumusnya. Kalau kira betul-betul. So it's got few hundred formula you have to memorize. Jadi ini adalah rumus pertama mesti kamu hafal. So X equals to negative B plus minus B square minus 4AC. Di sini saya nak terangkan kenapa sih ada plus minus. Plus minus di sana muncul kerana konsep punca kuasa. Itu saja kamu ingat. Punca kuasa. Susunan lain ABC tu jangan kamu salah susun. Yang depan tu mesti negatif B. Mesti negatif B. Yang dalam kurungan itu, dalam punca kuasa 2 tu mesti B square minus 4AC.
Okay, okay. Ini adalah B square minus AC. Okay, yang bawah itu mesti 2 darab dengan A, 2A. Okay, dan ada satu perkara bila selalu saya suruh budak pelajar hafal yang belakang, dia lupa yang depan. Tepang itu apa? Tepang itu adalah watak utama. Jangan tak ditulis watak utama tu. Watak utama itu paling penting. Kenapa? Kita nak selesaikan soalan ini untuk siapa? Kita selesaikan soalan ini dengan guna rumus ni untuk watak utama X. Jangan bila kamu buat latihan, buat ujian apa, belakang tu ingat, depan ni langsung tak tulis X. Seolah-olah kamu tak ingat sudah X. Habis cerita lah, tak ada soalan, tak ada makar sudah. Because what? You are searching answer for whom? We also don't know. Untuk siapa pun tak tahu. Yeah. And yet, this is X. Kita akan guna X. Majority, normally we use X. Kenapa kita guna X? Sebab persamaan kuadratik dia punya pemboleh ubah yang ditulis dalam soalan ini, yang ditulis dalam konsep matematik ini, kebanyakan guna X pemboleh ubah X. That's why dia kena X. Kalau suatu hari nanti, persamaan kamu, dia tukar jadi Y. Dia tukar jadi pemboleh ubah jadi Y. Adakah kita masih guna X? Tak ada. Dia akan tukar ikut kehendak soalan. You will change it become Y. So, bila hafal formula, jangan hafal mati-mati ya. Yeah. Yang diberinya X sebab pemboleh ubahnya adalah X. Kalau pemboleh ubah jadi Y square, of course lah, here become Y. Okay. Kalau dia katakan AP lah, AP square tambah BP tambah C equal to 0, di mana P adalah pemboleh ubah. Jadi apakah rumus kita? Rumus kita akan tukar jadi P sama dengan negatif B square minus 4AC. Jadi tepang itu bukan lagi tulis X, tak boleh lagi tulis X. Kamu tulis X, mana ada X dalam persamaan? Tak ada. Kamu cari benda lain tu. You are searching for other thing. You are not searching for this question. Itu secara amnya jika nak terang tentang rumus ni. Jangan salah faham rumus. Jangan salah. Okay, jadi bila rumus ini lebih kurang sudah faham, lebih kurang sudah tahu rumus ini, of course you have to memorize it, jangan salah sebenarnya dalam rumus ini cikgu nak kaitkan dengan keyword dia keyword. Mana keyword dia? Ada satu keyword mesti kamu faham. Bentuk am sudah okey, punca tadi cikgu sudah terangkan, penggunaan kuasa 2 cikgu pun sudah terangkan. Okey. Keyword yang cikgu nak terangkan di sini adalah pembeza layang. Yang cikgu nak kaitkannya, pembeza layang atau namanya discriminant. Pembeza layang ini apa maksud? Itu istilah baru untuk kamu kan? Sebenarnya apa dia pembeza layang tu? Salah lari. Okey. Dalam pembeza layang muncul kerana rumus ini. Rumus ini, manakah bahagiannya namanya pembeza layang? Ini saya. Kawasan ini, nama khasnya pembeza layang. Kalau orang yang DLP from class DLP, we call it as a discriminant. Apa lagi jadi saya punya pen ini? Okay. Jadi inside there, B square minus 4AC, we call it as a discriminant ataupun pembeza layang. Okay, apa maksudnya nanti gitu kita fikir, kita belajar nanti kita terangkan. Tapi yang saya nak bagi tahu kaitkan sikit lah untuk kamu sekarang for the untuk awal-awal ni Okay, itulah tempat pembeza layang. Okay, now how to use it? Very easy. Selesaikan persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan rumus. Dia kata guna rumus, kena guna rumus lah. Kalau dia tak kata guna rumus, then you have another two method. One is pemfaktoran. Another one will be completing the square. Kalau tidak, dia kata rumus, mesti guna rumus. Jadi untuk guna rumus, kalau kamu tengok rumus ini, yang nilai yang boleh menentukan nilai pemboleh ubah X-nya itu, ataupun puncanya itu, punca nilai yang boleh menentukan nilai punca X adalah nilai apa? B. Apa lagi? A. Apa lagi? C. Which mean ABC. ABC itu penting. Jadi ABC datang dari mana? ABC datang dari bentuk am. Sudahkah soalannya diberi itu dalam bentuk am? Tengok-tengok, ya, cantik kan? Semua bentuk am. Semuanya nombor bulat, sama dengan sifat
agak belakang, okey, syarat itu sudah penuhi, maksudnya inilah bentuk am. Bila ini bentuk am, perkara pertama cari nilai A, cari nilai B, cari nilai C. Ya. Once you go to ABC, ada lagi masalah ada? Ada, satu lagi masalah besar. Sudahkah kamu hafal rumus? Rumus kalau tak hafal, ABC dapat pun, tak boleh bawa. Itu maksudnya. Dan kalau ABC sudah dapat, rumus pun sudah hafal, iaitu negatif B plus minus B square minus 4AC in the square root over 2A. Kalau ini sudah, kacanglah tu. Gantikan saja masuk. Negative B, be careful when you ganti ya. Negative B, because the B itself is negative 2. B adalah negatif 2. Negatif di depan tu masih ada. Jangan ambil apa tu? Don't take for advantage. Jangan ambil kesempatan. Okey ya. Oh, depan ada negatif, saya buang aja, tak boleh. Ya. So, ingat tu negatif B adalah negatif 2 akan dimasuk. Apa lagi? Negatif 2 dalam kurungan kuasa 2. 4A sama apa? A sama 2. C sama apa? Negatif 3. Okey, punca kuasa panjangkannya ya. Over 2A. 2A apa? 2. Okey. Bila dah semua ganti, semua ganti dengan nilai ABC yang telah kamu dapat. Ada lagi masalah tak? You tengok soalan ini. Bila dah sampai langkah sini, ada lagi masalah tak? Tak ada, sudah. Itu semua sudah jadi matematik tu. Jadi, rumus ini, the first challenge is what? Memorize it. The second challenge is what? Bentuk am, cari nilai ABC. ABC kalau cari rumus sudah hafal, I told you, back to mathematics. Kacang. Calculator tekan semua jadi. But of course, when you ganti masuk substitute the value, make sure that jangan ambil kesempatan. Okay. Inilah negatif. Hati-hatilah masuk cikgu aja yang coy. Lepas tu, selesaikannya. Negatif 2 square jadi 4. Tolak jadi tambah. 12 ada 24. Okay. Over 4. Tengok semua matematik. Nothing new. Lepas tu, 28 over 4. So, 2 plus minus 5 point something over 4. See, 28 is 5 point something. I don't want to use calculator lah. Let's say I use my own mind to solve the problem. Of course, I don't get the value exactly. Cikgu tak dapat nilai secantik mungkin, tapi saya boleh estimate nilai. So, square root of 28 is 5 point something. So, 2 plus 5 point something. 2 tambah 5 ringgit. 2 ringgit tambah 5 ringgit lebih. Bahagi dengan 4 orang. Berapa orang sudah dapat? Satu lagi nilai adalah 2 ringgit tolak dengan 5 ringgit something. Bahagi dengan 4. Seorang dapat berapa? Something like that. So, ini 7 ringgit. 7 ringgit bahagi dengan 4. 7 ringgit bahagi dengan 4. 1 point something. Ini 2 ringgit tolak 5 ringgit lebih. 2 ringgit tolak 5 ringgit tinggalnya 3 ringgit lebih. 3 ringgit lebih bahagi dengan 4. 3 bahagi dengan 4 is 0.75. Okay? Okay, so ini is negative 0.7 something. Greater than 0.75. Sorry, it's smaller, negative. It's smaller than negative 0.75. It can be 0.76, 0.8, and so on. So exactly, I don't get the answer, but roughly, I can guess the answer already. Yeah. Okay, so that is the value of x. Kiri kanan, dapat dua-dua melalui satu proses namanya rumus kuadratik. Ya, rumus kuadratik. Okay, so rumus ada masalah? Tak ada. Boleh faham? Simple, alright? Okay. Okay, rumus sudah faham. So, which mean selesailah menyelesaikan masalah persamaan kuadratik. Which mean sudah boleh cari punca. Section A done. Bahagian A, cari punca. Ingat, ini semuanya selesai, maksudnya cari punca. Ada 2C, sorry. Ada 2C, cari punca, selesai. Semua punca selesai melalui 3 cara. 3 knowledge sudah kamu dapat. Cari 3 cara. Pemfaktoran, penghimpunan kuasa 2 dengan rumus. Ada 3 cara. Tambah 2 lagi cara baru di bawah tingkatan 4 MX. Okay, untuk selesaikan kuadratik.
Okay, so there is some exercise for you to do. Cikgu sebenarnya nak bagi lagi bentuk punca ni. Bentuk persamaan dari punca, daripada puncanya. Masa sangat-sangat tidak cukup. Okay, so latihan ni, latihan 2.1. Saya tarik ke mana sudah ni ya. Mana latihan? Okay, 2.1. Okay, dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okay, C sudah selesai. Okay, now I go for F. Okay. And then we go for E. I go for C supaya B-nya adalah pecahan. Okay, I go for D. Saya guna latih kamu punya pecahan banyak-banyak. Mana lagi? Ini cantik, semua cantik. Ini. Okay. Ini rumus tak ada susah lah ya. Rumus tak ada susah. Okay. 3, 4, 2, 2 kena buat sebagai aplikasi. Aplikasi. So, bila sampai soalan 3, 4, apakah cabarannya adalah, you see ya, there is no even equation has been given. Tidak ada persamaan diberikan. Tak ada. Kamu tak nampak persamaan seperti soalan di atas. Tak ada. Apa nak jadi ini? Macam mana selesainya? Maksudnya soalan aplikasi 3, 4, kamu tulis persamaan sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan semua knowledge yang kamu belajar dulu. Kalau soalan yang 3 ni, panjang perpenjuru sebuah segi 4. Dia ada kaitan dengan perpenjuru segi 4. Apakah rumus-rumus berkaitan dengannya? Kalau soalan 4, dia ada kaitan dengan trapezium. Trapezium. Dan dia di sini dia luas trapezium. Jadi maksudnya kamu kena kaitkan dengan rumus luas trapezium. Mesti ingat baliklah semua rumus zaman dulu. Atas tambah bawah, darab tinggi bagi 2. Something like that. Itu semua kena diingatkan kembali. Okay? Dengan adanya ilmu-ilmu geometri dulu-dulu, barulah dia boleh membentukkan persamaan kuadratik. Lepas itu baru boleh selesai gunakan 3 kaedah yang baru kamu belajar hari ini. Dan yang pentingnya topik ini, dia hanya suruh guna 2. Penyempurnaan kuasa 2 dengan persamaan baru rumus. Okay. So, there's only few question yang perlu kamu buat.